Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa makna tanah air? Apa makna alam? Dan apa makna rahmat bahagia? Jadi adalah penanda yang baik terhadap sebuah negara itu. Sebagai contohnya, kita boleh lihat sungai. Jika ia kotor, tercemar dan bertoksik, itu adalah merupakan tanda-tanda amaran makin hilangnya rahmat dalam sesebuah negara. Kita boleh lihat juga dan baca sesebuah negara dari sungai dan alam semula jadinya. Bukan rumah besar dan bangunan tinggi-tinggi saja. Okey, terima kasih saudara KB. Sekarang izinkan saya kongsikan di sini antara konteks yang melatari makna negara, makna tanah air, makna alam dan makna rahmat bahagia. Latarnya adalah dunia yang distrukturkan dari segi ekonomi, sosial dan politik yang saling terkait. Jika kita melihat dunia ini dari perspektif kritikan terhadap pembangunan kapitalis, kita akan ternampak satu dunia yang dipacu oleh hubungan dua kelas utama, iaitu kelas kapitalis atau pemodal dan kelas pekerja. Hubungan ini pula sering ditandai oleh eksploitasi dan pengasingan atau alienation, yang secara kumulatifnya membawa kehancuran nilai-nilai kemanusiaan dan kemusnahan alam sekitar. Kita amat memerlukan emansipasi dan transformasi sosial ke arah masyarakat yang lestari. Apa pula yang dimaksudkan dengan pembangunan? Apa yang dibangunkan? Benda atau jiwa? Adakah pembangunan itu hanya tertumpu pada pertumbuhan material dan konsumsi yang tinggi semata-mata? Atau adakah kemajuan itu hanya bergantung kepada agenda-agenda korporat, ekonomi dan politik yang hanya menguntungkan golongan-golongan tertentu sahaja? Soalan saya seterusnya pada KB, di mana letaknya kemuliaan sesebuah negara? Pada pembangunan benda atau pada pembangunan manusia? Silakan KB. Sebuah negara dimuliakan dengan panggilan tanah air. Ini untuk mengingatkan kita semua tentang unsur asal kejadian kita. Begitulah juga dengan panggilan ibu negara yang mengingatkan kita semua kepada bonda yang merahimi kita selama 9 bulan dengan kasih dan belas. Okey, Alhamdulillah. Sekarang cuba kita bandingkan antara makna bangun serta tumbuh yang dibenih dari kasih dan belas dengan konsep pembangunan serta kemajuan yang dipacu oleh sifat tamak, oleh pandangan dan sikap materialistik, oleh obsesi terhadap komodifikasi, terhadap pemilikan dan kepunyaan. Cuba kita bandingkan kasih dan belas dengan pemikiran ala Taylorian yang hanya mementingkan produksi atau output yang tinggi, efektif dan efisien dengan apa cara sekalipun, termasuk yang salah dari segi undang-undang. Pemikiran sebegini makin diamalkan hingga manusia makin disukat, makin dinilai dan ditirus menjadi persis mesin yang tiada ihsan, yang tiada belas. Apa makna kemajuan sekiranya ini semua menggalakkan dominasi total dan eksploitasi serta pemusnahan alam sekitar? Bagaimanakah kita yang mahu mengaku sebagai khalifah memaknakan alam sekitar dan memaknakan tanah air? Silakan Kabir. Alam dan landscape merangkumi setiap apa yang mikro dan makro. Ia adalah ayat-ayat atau tanda-tanda kauniah yang tak henti memuji-muji
dan mengingatkan kita ia juga membawa kita kembali pulang ke fitrah kediaman dan makna tanah dan air itu sendiri, Bang. Apakah yang akan terjadi pada tanda-tanda atau ayat-ayat kauniyah itu tadi dalam konteks pertumbuhan kota-kota mega di seluruh dunia? Pada tahun 2015 terdapat 21 kota raya mega, 12 daripadanya terletak di Asia. Apakah ini akan terus menghanyutkan budaya-budaya harian yang lestari? Adakah ini akan terus menyebabkan pelbagai penyakit sosial, terutama sekali penyakit mental dan penyakit jiwa? Apakah ini satu harga kemajuan yang perlu dibayar, yang menjauhkan dan memisahkan kita dari makna tanah dan air itu sendiri? Silakan Kabir. Tanah air adalah amanah, maruah, sejarah. Tanah dan air, ibu negara. Jauh lebih halus dari kata-kata seperti pelaburan, pembangunan, modal, harta benda, tanah, tambah nilai, tebus guna dan banyak lagi ayat-ayat canggih yang menjauhkan kita dari makna tanah dan air itu sendiri. Jadi, apakah pusaka tanah air yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita nanti? Jadi, apakah yang hendak kita wariskan? Masa depan apakah yang mahu kita cipta? Apakah model yang perlu kita rujuk? Apakah model kemajuan yang kita gunakan hari ini? Adakah ia benar-benar membawa kesejahteraan manusia? Apakah kita sedang mencipta masa depan berdasarkan model pembangunan yang sebenarnya merosakkan? Apakah ada versi-versi alternatif yang lebih lestari dan fitrah yang boleh kita usahakan? Apakah yang bakal terjadi pada makna tanah dan air dalam konteks pertumbuhan material yang melampaui keseimbangan ekologi? Kita tidak lagi boleh bergantung kepada SDG atau Sustainable Development Goals semata-mata. Kita amat-amat memerlukan model berdasarkan kosmologi lestari. Kita sedang berdepan dengan hanyutnya budaya-budaya harian yang lestari. Kita sedang berdepan dengan anggapan yang melihat tradisi dan budaya sebagai ketinggalan zaman. Kita sedang berdepan dengan transmisi budaya yang semakin terputus. Kita juga sedang berdepan dengan kampung-kampung dan budaya-budaya tradisi yang makin lupus. Kita sedang berdepan dengan jati diri yang makin tipis. Permasalahan-permasalahan ini telah memujuk saya dan rakan-rakan di Museum dan Galeri Tuanku Fauziah Universiti Sains Malaysia untuk mengusahakan Inap Ilmu, iaitu satu program pilot residensi secara berguru antara 3 hingga 6 bulan di sebuah rumah pusaka di atas sebuah tanah pusaka. Inap Ilmu Rumah Tok Mah bertempat di Kampung Pokok Tampang, Tasik Gelugur, Pulau Pinang. Ia merupakan projek usaha sama antara pewaris rumah Tok Mah iaitu Muhammad Yazdi Yaakob dengan Museum dan Galeri Tuanku Fauziah menerusi unit Transdisciplinary and Sustainability in Art Science. Selain daripada rumah Tok Mah, ada juga diusahakan Inap Ilmu Rumah Tok Chu. Objektif Inap Ilmu Rumah Tok Mah adalah untuk menyediakan ekosistem multiversity alamiah yang memberi peluang kepada pelatih ilmu seperti saudara Kabir Roslan untuk menjadi lebih akrab dengan tanah dan air. Kaedahnya memberi penekanan kepada kaedah-kaedah alami iaitu ilmu lalu secara langsung di lapangan, sangat organik dan natural, berasaskan observasi, refleksi dan juga mengumpul
data-data fenomenologi. Seterusnya saya menjemput saudara Kabir Roslan untuk berkongsi hasil daripada refleksi beliau sepanjang pengalaman menginap ilmu di Rumah Tok Mah. Okey. Projek Tanah Air terhasil daripada inap ilmu di mana saya mendiami sebuah rumah pusaka Melayu tradisional selama 6 bulan. Pelbagai perkara dan refleksi dapat saya pelajari daripada sekitarannya yang bersifat sawah dan kampung. Saya juga menyerap estetika seni tradisi sistem kehidupan di kampung itu yang membuatkan saya lebih dekat dengan alam semula jadi. Selain itu, ia juga membawa saya kembali merujuk kepada pemanaan tanah air saya iaitu kediaman ibunda saya. Projek ini membawa satu konsep pemahaman terhadap makna tanah dan air. Interpretasi konsep ini menjurus kepada perkataan kediaman yang membawa saya kembali kepada keadaan diam dan aman. Juga kembali kepada makna kasih dan belas seorang ibu. Sistem akar di bawah permukaan bumi bercakap dengan saya menerusi jaringan sistem saraf dan darah dalam tubuh. Segalanya adalah saling terkait dalam tarian kosmik yang maha luas. Saya memilih untuk berguru dan menginap di Rumah Tok Mah kerana saya mahu bebas dari utopia konsumeris dan pandangan dunia materialistik yang kasar. Saya mahu menyerap kelestarian yang melibatkan kerohanian, kembali kepada kesatuan menerusi kosmologi lestari. Saya mengidamkan ekonomi yang berberi kemanusiaan. Kewarasan hadir dalam diam dan tenang. Perlumbaan dan hidup yang digesa-gesa mesti dihentikan. Ia hanya akan menjadikan kita sebagai orang asing antara satu sama lain. Daripada konteks sains fizik pula, saya menghasilkan siri karya yang mengingatkan kita semua tentang unsur asal kejadian kita yang terdiri daripada unsur tanah dan air. Bahasa visual warisan budaya Nusantara adalah bahasa tenaga yang halus, iaitu bahasa kuantum. Ia bahasa sejagat, bahasa yang menyatu, menyihat, memulih, menyembuh, membawa kesejahteraan. Ia sepatutnya dimurni, dihormati, dipelihara, diamali, ditekuni, diperkatai. Apakah kita menuturi bahasa ini? DNA, hexagon, air, atap tinggora, madu lebah, geometri, simetri, hukum ruang, struktur atom dan molekul, keseimbangan vektor. DNA kita juga menampilkan ikatan hexagonal. Selain karya-karya catatan, saya kongsikan dekat sini juga beberapa hasil yang saya peroleh dari inap ilmu yang telah saya ikuti ini. Rumusan yang saya dapat daripada inap ilmu ini adalah bahawa kepentingan ilmu itu, konsep menuntut ilmu dan berguru. Ilmu itu hadir dalam pelbagai bentuk dan cara. Kita boleh belajar dan berguru dari sesiapa pun, baik manusia dan alam sekeliling kita.